Okey, so untuk soalan yang pertama, jawab semua soalan dalam bahagian ni. Darjah 1.1 menunjukkan struktur satu sel tumbuhan. Okey, dalam diagram ni diberi satu struktur sel tumbuhan. Namakan komponen sel R dan S. Jadi betul lah untuk jawapan R tu ialah jasad Golgi dan S tu ialah kloroplas. Okey. So kena bezakan antara kloroplas dan juga mitokondria. Okey, nyatakan fungsi komponen sel R. Okey, untuk yang ini jawapan dia membungkus, mengangkut protein. Okey. So ada yang tulis bahan kimia. Kita tak terima bahan kimia. Bahan kimia salah. Sebab ini bukan bahan kimia. Okey. Dia adalah protein yang spesifik ni. Jadi yang ini lebih tepat protein. Kalau mensintesis kita tak terima. Mensintesis protein kita reject. Sebab yang sintesis protein ialah ribosom. Okey, yang ini tugas ribosom. Okey, selain daripada membungkus dan mengangkut protein, kita boleh juga tulis memproses, mengubah suai protein, menghasilkan enzim. Okey. So soalan ni 1 markah. Yang seterusnya, sel tumbuhan tersebut direndam dalam larutan sukrosa 30% selama 30 minit. Nyatakan keadaan komponen sel T. So dia nak keadaan komponen sel T selepas 30 minit. Apa dia komponen sel T ni? Komponen dia ialah vacuole. Jadi kalau dalam jawapan kita nak bagi tahu vacuole ni dia akan mengecut. Okey, so flaccid ni istilah yang tak tepat sebab flaccid ni adalah untuk sel sahaja, sel tumbuhan. Okey, maksudnya keseluruhan sel tu. Tapi kalau vacuole, istilah dia ialah mengecut. Okey, tak ada vacuole yang flaccid. Okey, dan satu lagi kita juga tak terima kalau jawapan tulis sel tu mengecut. So ada yang tulis sel mengecut ataupun sel flaccid. Dia komponen T ni bukannya sel. Jadi baca soalan betul-betul. Okey. Okey, soalan B. Darjah 1.2 menunjukkan 2 contoh tisu yang terdapat dalam tumbuhan. Okey, jadi diberi dalam ni ialah tisu xylem dan juga tisu meristem. Nyatakan kesan kepada tumbuhan jika tisu ini rosak. Maksudnya tisu xylem dan tisu meristem ni tidak dapat berfungsi kerana rosak. Jadi jawapan dia kita kena kaitkan dengan fungsi tisu xylem. Fungsi tisu xylem ialah untuk mengangkut air dan ion mineral. Jadi sekiranya tisu xylem rosak, maka air dan ion mineral tidak akan dapat diangkut. Okey, air dan garam mineral atau ion tidak dapat diangkut. Okey, dan selain daripada tu, ni boleh terima. Okey, dan selain daripada tu kita boleh juga sebut tumbuhan menjadi layu. Okey, sekiranya tisu meristem pula rosak, apa kesan dia kepada tumbuhan? Jadi kita tahu tisu meristem ni ialah bahagian tumbuhan yang menjalankan mitosis.
Okey, ini apa yang kita belajar dari segi fungsi tisu meristem. Jadi, bila tisu meristem ni rosak, maka proses mitosis tidak berlaku, iaitu tumbuhan tidak dapat pertumbuhan tidak boleh berlaku. Jadi, pertumbuhan terbantut. Okey. Pertumbuhan terbantut, pertumbuhan tidak boleh berlaku, tiada pembahagian sel. Okey, so itu jawapan yang kita boleh terima. Tiada pembahagian sel berlaku. Okey, terangkan gerak balas pertumbuhan pucuk bagi anak pokok P, iaitu gerak balas fototropism tadi. Jadi kita tahu gerak balas fototropism ni dia respon pada rangsangan cahaya. Jadi dan kita juga dah tengok tadi yang pucuk ni dia akan dia akan membengkok. Kat sini cikgu nak betulkan sedikit kesilapan yang berlaku, iaitu kita tengok tadi pucuk tadi dia membengkok ke arah cahaya. Okey. So untuk terangkan untuk memberi penerangan dekat sini, jadi kita kena sebut apa yang berlaku kepada hormon auksin ni bila ada cahaya datang dari satu arah sahaja. Okey, bukan datang daripada bahagian atas pucuk tu yang menyebabkan semua bahagian tumbuhan terdedah kepada cahaya. Tapi kali ni dia dedahkan cahaya daripada satu arah sahaja. So hormon auksin yang dihasilkan ni dia akan bergerak balas terhadap cahaya tu, iaitu dia hormon auksin ni dia akan bergerak ke kawasan yang teduh. Hormon auksin berkumpul di kawasan yang teduh. Jadi kita boleh tulis macam tu. Okey. Ataupun kita katakan kepekatan auksin adalah lebih tinggi di kawasan yang teduh. Okey, so kalau tengok contoh jawapan, auksin bergerak balas dengan menjauhi cahaya. Okey, yang ayat ni tak ada markah lagi. Hal ini menambahkan kepekatan auksin di bahagian yang teduh. Okey, so itu dapat P2. Okey, poin tu dapat P2. Dan apabila auksin terkumpul di satu bahagian saja, iaitu di kawasan yang teduh, okey, sel, perkataan sel ni wajib tulis. Sel di bahagian teduh akan mengalami pemanjangan yang lebih banyak, ataupun kita katakan kadar pemanjangan sel lebih tinggi di bahagian teduh berbanding dengan bahagian yang terkena cahaya. Sebab sel, kalau kita belajar dekat hujung pucuk ni, dia ada zon. Ada 3 zon. Zon yang pertama, zon pembahagian sel. Zon yang kedua ialah zon pemanjangan. Zon yang ketiga ialah zon pembezaan. Jadi, kenapa kena tulis sel yang memanjang? Perkataan sel tu sebab dia duduk dalam zon pemanjangan tu. Jadi hormon auksin ni dia akan menyebabkan sel di bahagian yang teduh memanjang melebihi daripada bahagian yang terkena cahaya. So kalau ada sel kat sini, asal dia kecil, mungkin dia akan jadi lebih besar untuk di bahagian yang teduh ni. Okey. So kita akan terima jawapan yang tu, cukup untuk dapat 2 markah. Dan satu lagi kita boleh tulis pucuk untuk P1 Okey, untuk P1 yang ini sebenarnya mudah nak dapat, tapi disebabkan kesilapan sedikit, iaitu kita kena tulis pucuk ni sama ada dia tumbuh atau bengkok. Perkataan yang betul ialah
tumbuh atau bengkok. Okey, bukan bergerak. Jadi cikgu akan reject jawapan kalau kamu tulis bergerak. Macam mana pucuk bergerak? Dia tak bergerak. Dia cuma ada gerak balas tu berlaku secara lambat lah. Okey, bukan kita nampak dia bergerak. Jadi pucuk ni dia tak akan bergerak, tapi pucuk ni dia kita tulis tumbuh atau bengkok ke arah cahaya. Gunakan istilah yang betul. Okey. So, markah penuhnya ialah 2. Soalan 2, Raja 2.1 menunjukkan satu eksperimen mengkaji gerak balas tumbuhan. Anak pokok pi diletakkan dalam kotak dan didedahkan kepada sumber cahaya dari arah kanan. Okey, jadi dibagi gambar kat sini. Hari pertama, pokok pada hari pertama ni pucuk tu dalam keadaan yang tegak. Kemudian diletakkan satu sumber cahaya. Dan selepas hari yang kelima, hari kelima kita dapati arah pucuk tu membengkok ke arah cahaya. Okey, berdasarkan Raja 2.1, namakan gerak balas yang ditunjukkan oleh pucuk anak pokok P. Okey, so jawapan dekat sini gerak balas dia ialah gerak balas terhadap cahaya. Jadi jawapan yang tepat ialah fototropism. Okey, fototropism sahaja. Kemudian gerak balas di Raja 2.1 dirangsang oleh fitohormon X yang dihasilkan di hujung pucuk dan juga akar. Fitohormon X mengubah kadar mitosis dan pemanjangan sel pada tumbuhan. Fitohormon X mempengaruhi orientasi tumbuhan dengan menggalakkan pemanjangan sel pada satu bahagian tumbuhan sebagai gerak balas kepada cahaya. Okey. So, soalannya namakan fitohormon X. Jawapannya ialah hormon auksin, iaitu hormon yang dihasilkan dekat bahagian hujung pucuk ni. Okey, terangkan gerak balas pertumbuhan pucuk bagi anak pokok P, iaitu gerak balas fototropism tadi. Jadi kita tahu gerak balas fototropism ni dia respon pada rangsangan cahaya. Jadi dan kita juga dah tengok tadi yang pucuk ni dia akan dia akan membengkok. Kat sini cikgu nak betulkan sedikit kesilapan yang berlaku, iaitu kita tengok tadi pucuk tadi dia membengkok ke arah cahaya. Okey. So untuk terangkan untuk memberi penerangan dekat sini, jadi kita kena sebut apa yang berlaku kepada hormon auksin ni bila ada cahaya datang dari satu arah sahaja. Okey, bukan datang daripada bahagian atas pucuk tu yang menyebabkan semua bahagian tumbuhan terdedah kepada cahaya. Tapi kali ni dia dedahkan cahaya daripada satu arah sahaja. So hormon auksin yang dihasilkan ni dia akan bergerak balas terhadap cahaya tu, iaitu dia hormon auksin ni dia akan bergerak ke kawasan yang teduh. Hormon auksin berkumpul di kawasan yang teduh. Jadi kita boleh tulis macam tu. Okey. Ataupun kita katakan kepekatan auksin adalah lebih tinggi di kawasan yang teduh. Okey, so kalau tengok contoh jawapan, auksin bergerak balas dengan menjauhi cahaya. Okey, yang ayat ni tak ada markah lagi. Hal ini menambahkan kepekatan auksin di bahagian yang teduh.
Okey. So, itu dapat P2. Okey, point tu dapat P2. Dan apabila oksin terkumpul di satu bahagian sahaja, iaitu di kawasan yang teduh, okey, sel, perkataan sel ni wajib tulis. Sel di bahagian teduh akan mengalami pemanjangan yang lebih banyak, ataupun kita katakan kadar pemanjangan sel lebih tinggi di bahagian teduh berbanding dengan bahagian yang terkena cahaya. Sebab sel, kalau kita belajar dekat hujung pucuk ni, dia ada zon. Ada 3 zon. Zon yang pertama, zon pembahagian sel. Zon yang kedua ialah zon pemanjangan. Zon yang ketiga ialah zon pembezaan. Jadi, kenapa kena tulis sel yang memanjang? Perkataan sel tu sebab dia duduk dalam zon pemanjangan tu. Jadi, hormon oksin ni dia akan menyebabkan sel di bahagian yang teduh memanjang melebihi daripada bahagian yang terkena cahaya. So kalau ada sel kat sini, asal dia kecil, mungkin dia akan jadi lebih besar untuk di bahagian yang teduh ni. Okey. So kita akan terima jawapan yang tu cukup untuk dapat 2 markah. Dan satu lagi kita boleh tulis pucuk untuk P1 Okey, untuk P1 yang ini sebenarnya mudah nak dapat, tapi disebabkan kesilapan sedikit, iaitu kita kena tulis pucuk ni sama ada dia tumbuh atau bengkok. Perkataan yang betul ialah tumbuh atau bengkok. Okey, bukan bergerak. Jadi cikgu akan reject jawapan kalau kamu tulis bergerak. Macam mana pucuk bergerak? Dia tak bergerak. Dia cuma ada gerak balas tu berlaku secara lambat lah. Okey, bukan kita nampak dia bergerak. Jadi pucuk ni dia tak akan bergerak, tapi pucuk ni dia kita tulis tumbuh atau bengkok ke arah cahaya. Gunakan istilah yang betul. Okey. So, markah penuhnya ialah 2. Okey, jadual 1 menunjukkan penyataan berkaitan gerak balas S dan gerak balas T yang berlaku pada tumbuhan. Okey. Jenis gerak balas yang pertama, gerak balas S, penerangannya suluh paut, pokok kacang panjang ni akan melilit pada kayu untuk mendapatkan sokongan. Okey. Jadi kita kena tahu ni gerak balas apa. Satu lagi, gerak balas T, daun pokok semalu tertutup apabila disentuh. Okey, jadi yang kita belajar gerak balas tumbuhan ni ada 2. Satu ialah gerak balas tropism, satu lagi gerak balas nasty. Beza antara 2 ni, yang pertama gerak balas tropism, dia ada arah rangsangan tu. Maksudnya gerak balas akan berlaku mengikut arah rangsangan. Jadi kalau kita tengok suluh paut ni, contohnya pokok yang tumbuh tu, okey, dia memanjat dinding atau memanjat pagar kawat kan, pagar tu. Jadi bila dia bersentuh, bahagian sentuhan tu nanti dia akan bergerak balas terhadap dinding tersebut ataupun pagar tersebut. Jadi pertumbuhan akan berlaku mengikut arah rangsangan tu lah, iaitu dari kedudukan pagar tu dekat mana. Kemudian untuk yang pokok semalu ni, dia tak ada arah rangsangan. Jadi kita sentuh, dia terus tertutup. Okey, dia tak respon pada arah rangsangan.
So, soalannya apa kat sini? Nyatakan satu perbezaan. Okey, dia nak perbezaan bagi gerak balas S dan gerak balas T. Okey, jawapan dekat sini gerak balas S adalah gerak balas tropism, manakala gerak balas T adalah gerak balas nasti. Yang ni boleh dapat D1 lah, iaitu perbezaan, differences yang pertama, iaitu dari segi nama gerak balas tersebut. Okey. Jawapan lain yang kita boleh terima contohnya D2, gerak balas S akan memberi kesan pertumbuhan. Manakala gerak balas T tidak menghasilkan kesan pertumbuhan. Kalau tertutup, bunga tertutup bila bunga pukul 10 kan. Dia terima cahaya, dia terbuka, tak ada berlaku pertumbuhan dekat situ. Okey. Kemudian D3, perbezaan yang ketiga, kita boleh sebut gerak balas tropism ataupun S ni dia bergantung kepada arah rangsangan, manakala gerak balas T tidak bergantung kepada arah rangsangan. Dan perbezaan yang keempat ialah gerak balas S adalah gerak balas yang perlahan. Sulu paut tu dia nak tumbuh, nak melilit dekat pagar, proses tu berlaku dengan perlahan. Berbanding dengan pokok semalun kita sentuh, memang kita akan nampak daun dia tertutup. Jadi gerak balas nasti adalah gerak balas yang cepat, yang jelas, dapat dilihat. Okey, soalan yang seterusnya. Encik L telah meletakkan setandan pisang dalam guni kalis air. Okey, jadi biasalah kita letak buah yang tak masak lagi ni dalam bekas kan, dalam guni. Terangkan bagaimana tindakan ini mempercepatkan pematangan buah. So kenapa kita letak buah yang belum masak tu kita balut ke kan? So nak terangkan kat sini. Okay, kita baca dulu jawapan. Apabila pisang diletakkan dalam guni kalis air, hormon etelina yang dibebaskan oleh buah akan terperangkap. Jadi hormon etelina terperangkap ni kita boleh bagi P3. Okey, terperangkap ataupun dia terkumpul. Sebab tu kita tutup dia akan terkumpul. Hormon yang dibebaskan tu terkumpul dalam kawasan yang tertutup tu, dalam guni tu. Okey, oleh itu lebih banyak hormon etelina yang dapat diserap oleh pisang dan seterusnya mempercepatkan pematangan buah. Okey, so ayat yang akhir ni nampak macam boleh dapat markah lah, tapi sebenarnya dalam soalan tu memang dah ada mempercepatkan pematangan buah. Jadi hormon biasanya kita gunakan untuk merangsang. Merangsang, mempercepatkan pematangan buah baru boleh terima. Okey, kalau tak ada, tak dapat markah lah. Okey, so hormon markah yang tak ada kat sini ialah P2, iaitu hormon yang dibebaskan tu sebenarnya adalah dalam bentuk gas ataupun dia meruap. Okey, gas ataupun meruap. Okey. So, markah penuhnya ialah 2. Okey, kemudian semua organisma di dunia dikelaskan kepada 6 alam. Berikut adalah ciri-ciri bagi organisma yang dikelaskan dalam alam R. Okay, yang pertama cirinya ialah organisma eukariot. Kemudian dinding sel dibina oleh kaitin. Jenis nutrisinya adalah heterotrof. Okey. So, nyatakan alam R. Okey. Jadi kita punya fokus kita nampak kat sini lah, dinding sel dibina oleh kaitin ni. Kalau tumbuhan, dinding sel dibina oleh selulosa kan. Jadi kaitin adalah alam fungi. Nama saintifik bagi kucing ialah Felis catus. Nama ini diberi
berdasarkan peraturan sistem binomial Linnaeus. Nyatakan peraturan tersebut. Yang ini kita kena tahulah macam mana cara nak tulis nama saintifik ni. Sama ada di type ataupun ditulis tangan lah. So kita bacakan jawapan kat sini. Sistem binomial Linnaeus menggunakan genus dan spesies. Sebaiknya kita tulis dekat sini lah. Dia adalah nama, genus dan spesies untuk sistem penamaan sesuatu organisma. Terdiri dari 2 perkataan. Ni pun sebenarnya dapat markah. So perkataan tersebut ditulis secara italic atau digariskan. Yang ini dapat P3. Genus diletakkan di hadapan dan dimulai dengan huruf besar, manakala nama spesies diletakkan selepasnya dengan huruf kecil di hadapan ataupun dimulakan dengan huruf kecil. Yang ini ialah P2. So full marknya ialah 2 markah. Raja 3.2 menunjukkan sebahagian organisma yang terdapat dalam ekosistem belukar. Jadi dia dah bagi kat kita beberapa organisma. Yang pertama ialah pokok, senduduk, kemudian rama-rama, semut, siput dan juga paku pakis. Berdasarkan Raja, bina satu kekunci dikotomi untuk mengecam organisma tersebut. Apa dia kekunci dikotomi? Kekunci dikotomi ialah bentuk kekunci yang die tu 2 kan. Die ni 2, so maksudnya dia pecahkan kepada 2 kategori lah. Kekunci dikotomi. Kemudian kita hanya terima kekunci macam ni saja. Kita tak terima kekunci lelabah. Maksudnya yang kategorikan dia secara macam ni. Yang ni kita reject. So nak bina kekunci dikotomi ni, pertama sekali dia kena bandingkan 2 ciri yang berbeza antara organisma tu. So dekat sini kita ada 2 jenis organisma yang utama. Yang pertama ialah haiwan. 1, 2, 3 ni haiwan. Kemudian kita ada tumbuhan. Jadi yang first kali kita kategorikan dia kepada haiwan dan juga tumbuhan lah. So untuk yang 1A ni haiwan, kita tulis dekat sini rujuk nombor 2. Hujung dia awak kena tulis perkataan rujuk nombor 2 atau lihat 2 macam tu. Jadi mana nombor 2? Bila tulis rujuk nombor 2, so dia terus pergi kepada 2A dan 2B lah. Dia pecahkan kepada 2A iaitu ada kaki dan B tiada kaki. Kalau tumbuhan, kat sini dia tulis rujuk nombor 3. Nombor 3 terus baca kepada 3A dan 3B, mempunyai bunga, pokok senduduk, tidak mempunyai bunga, paku pakis. Jadi hujung ni kena tuliskan nama organismanya. Kemudian mempunyai kaki rujuk 4. Kalau yang mempunyai kaki ni kita tak boleh terus tulis. Contohnya semut dengan rama-rama kan. Kalau tulis macam tu tak betul lah. Kena tulis rujuk 4 dulu sebab dia pecahkan pula kepada kategori bersayap dan tidak bersayap. So siapa yang tulis dekat mempunyai kaki, semut dan rama-rama, cikgu tak terima. Ni salah.
Rujuk 4 bersayap, barulah kita terima rama-rama tidak bersayap semut. Okey. So untuk dapat markah dekat sini, kriteria pemakahan dia untuk yang skema yang ni lah. Okey, sebab kadang-kadang ada perubahan juga. Tapi kalau kita dah buat kekunci yang betul, insya-Allah lah, okey, boleh dapat markah. So yang first sekali markah P1 ni cikgu bagi bila awak buat kekunci dalam bentuk macam ni, bukan macam ni. Yang bukan yang atas ni. So dapat P1. P2 kita bagi markah pada bahagian sebelah kanan ni. Maksudnya awak berjaya tulis senaraikan semua 5 haiwan yang ada. Siput, pokok senduduk, paku pakis, rama-rama semut. Berjaya tulis dekat sebelah kanan ni, awak akan dapat P2. Kemudian untuk P3, mana-mana sekurang-kurangnya satu tumbuhan atau haiwan ke atas tu, awak dapat tulis ciri dia dengan betul. Okay, so tapi kena baca dari atas jugalah. Contohnya, haiwan rujuk nombor 2, ada kaki, tidak berkaki. Ada kaki rujuk 4, tidak berkaki, siput. Macam tu. Okay, kalau atas ni haiwan rujuk nombor 2, tapi dekat nombor 2 awak buat tentang tumbuhan, salah terus. Okay, so tak dapatlah P3. Okay, tu untuk P3. Jadi total marknya 3. Okay, nombor 4, Rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas daun dan komponen sel P yang terdapat dalam sel mesofil palisad. Okay, so yang mana satu sel mesofil palisad? Sel yang dekat bahagian atas ni. Okay, so ni ialah sekumpulan sel mesofil palisad. Okay, dibesarkan dekat sini dan ditunjukkan apa yang ada, organel apa yang ada dekat dalam sel tersebut. Okay, so ada maklumat dekat sini, dia bagi tahu ada molekul air, ada tindak balas A, grana, gas N. Kemudian karbon dioksida, tindak balas B dan juga glukosa. Okay, nyatakan penyesuaian struktur bagi sel mesofil palisad untuk meningkatkan kecekapan dalam fotosintesis. Penyesuaian struktur bagi sel mesofil palisad maksudnya dekat sini. Okay, sel mesofil palisad ni bagaimana penyesuaian dia, bagaimana dia disesuaikan untuk meningkatkan kecekapan fotosintesis. So, jawapan, struktur tersebut tersusun dengan padat dan secara menegak untuk menyerap cahaya matahari dengan lebih banyak. Okey, jawapan yang kita terima ialah tersusun secara menegak. Okey, dan satu lagi juga tersusun, yang satu lagi kita terima sekiranya kamu tulis mengandungi banyak ataupun kepadatan kloroplas yang tinggi. Bilangan kloroplas yang tinggi. Okey. Pun boleh terima juga kepadatan kloroplas yang tinggi. Okay, terangkan bagaimana gas N terbentuk dalam tindak balas A. Jadi kita tadi dah tengok gambar gas N dalam tindak balas A. Kat sini, tindak balas A membebaskan gas N. Okay, apa dia tindak balas A ni? Dan dia dah label kat sini berlaku dekat dalam grana. So, terangkan bagaimana gas N. Apa dia gas N ni? So, kita dah belajar tindak balas yang berlaku dalam grana ialah tindak balas yang bersandarkan cahaya. So, dapat satu markah. P4 untuk tindak balas yang bersandarkan cahaya. Kemudian,
cahaya, apa yang berlaku ialah cahaya matahari akan mengujakan elektron yang terdapat dalam pigmen klorofil. Molekul air akan terpisah melalui proses fotolisis dan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. So molekul air sampai kat sini. Molekul air ni terurai, terpisah ataupun terurai atau dipecahkan untuk menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida dapat P1. Molekul air terurai dan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida dapat P1. Fotolisis air ialah P4. Okay. Dan menghasilkan gas oksigen ialah P3 ataupun gas N ialah gas oksigen. Dapatlah P3. Okay. Dan dalam proses ni juga, okay, ion hidroksida tadi, ion hidroksil OH negatif tu, okay, dia akan kehilangan elektron. Cikgu tak pastilah kenapa tulisan dalam kelas KIK ni tak okey. Sebab biasanya dia boleh je bulat-bulat kan. Tapi ni masalah dengan apps ni lah. Okay. So dapat 3 markah untuk soalan ni. Kemudian soalan yang seterusnya, kita diminta untuk menyatakan dua perbezaan antara tindak balas A dan tindak balas B. So tindak balas B ialah tindak balas yang menggunakan karbon dioksida dan membebaskan glukosa. So yang kita belajar, kita dah belajar kalau guna karbon dioksida ni maksudnya tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. So kita kena bezakan lah antara tindak balas bersandarkan cahaya iaitu tindak balas A dengan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Okey, so jawapan yang diterima. Yang pertama, tindak balas A ialah tindak balas yang bersandarkan cahaya matahari, manakala tindak balas B ialah tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya matahari, dapat D1. Kemudian tindak balas A berlaku dalam thylakoid ataupun grana. Okey, struktur yang sama, thylakoid ataupun grana. Manakala tindak balas B berlaku di dalam stroma, bukan stoma, stroma. So yang ini dapat, yang ini ialah D4 lah untuk kod skema dia. Okey, kemudian di samping itu hasil tindak balas A ialah gas oksigen dan wap air, manakala hasil tindak balas B ialah glukosa. Okey, betul. Yang ini pula dapat D6. Okey, so pelajar ni ada D1, D4 dengan D6. Okey. Jawapan lain kita boleh terima ialah tindak balas A melibatkan fotolisis air, manakala tindak balas B melibatkan penurunan karbon dioksida. Okey, tulisan ni masalah dengan apps. Satu lagi ialah penurunan karbon dioksida. Kemudian kita boleh juga bezakan apa lagi? Tindak balas A menghasilkan ATP, manakala tindak balas B guna ATP. Sorry kalau tak boleh baca, harap-harap boleh dengar lah. Okey, dan satu lagi, tindak balas A, bahan tindak balas ni ialah air, manakala bahan tindak balas untuk tindak balas B ialah karbon dioksida. Soalan yang akhir sekali, rajah 4.2 menunjukkan satu pokok limau nipis yang mempunyai 2 dahan. Setiap dahan telah dirawat secara berbeza seperti yang ditunjukkan pada rajah. Rajah 4.3 pula menunjukkan pokok limau nipis dengan saiz buah yang berbeza selepas 3 bulan.
Okey, so ni rajak 4.2, dia tunjukkan dua dahan. Dua dahan ni menerima rawatan yang berbeza, treatment yang berbeza. Lepas 3 bulan didapati untuk dahan X, buah dia bersaiz lebih kecil daripada dahan Y. Okey. So dalam gambar ni untuk dahan X, yang pertama sekali dahan X dibungkus, dibalut dengan plastik kelabu. Kemudian dalam plastik tu diletakkan kapas yang telah direndam dengan larutan natrium hidroksida. Jadi kedua-dua rawatan ni bukan rawat untuk maksudnya merawat penyakit, ni kita eksperimenkan je. So kedua-duanya ada fungsi dia pada eksperimen tu lah. Okey, ada tujuan dia. So kita kena tahulah kenapa dia letak semua tu. Okey, so terangkan mengapa saiz limau nipis yang dipetik dari dahan X lebih kecil dari dahan Y. Okey, kita tengok jawapan kawan kita dulu. Kerana dahan X telah dipotong menyebabkan sebahagian salur flowerworm terputus. Salur flowerworm yang terputus tidak dapat mengangkut sukrosa dari daun di dahan lain untuk dihantar ke dahan X. Jadi kat sini kita boleh bagi P1 iaitu P2 iaitu hasil fotosintesis tak dapat diangkut. Kalau tulis sukrosa kita terima, hasil fotosintesis kita terima. Tapi kalau kanji ke ataupun glukosa salah, tak terima. Dia tak angkut dalam bentuk kanji dan glukosa. Okey. Tumbuhan angkut bahan organik ni bukan dalam bentuk kanji, bukan dalam bentuk glukosa. So yang tu dapat P2. Okey, kemudian plastik kelabu juga menyebabkan hanya sedikit cahaya yang dapat menembusinya. Jadi bila dibalut dengan plastik yang berwarna kelabu, maksudnya dahan X tu dia tidak mendapat cahaya yang cukup. Okey, so yang ini dapat point 3, P3. Tidak menerima cahaya serta menerima sedikit sahaja karbon dioksida, maka kenapa karbon dioksida kat sini cikgu tak bagi markah? Okey, sebab tak nyatakan kenapa karbon dioksida dia tu sedikit. Okey, sebenarnya larutan dalam tu dia letak kapas yang ada larutan natrium hidroksida kan. Jadi sebenarnya dalam dekat kapas tu natrium hidroksida ni dia telah serap karbon dioksida yang ada dalam plastik tu. Jadi tumbuhan ni dia tak cukup karbon dioksida untuk jalankan fotosintesis dia. Okey. So proses fotosintesis berlaku dengan kadar yang sedikit ni boleh dapat P5. Sukrosa yang sedikit menghasilkan kanji yang sedikit menyebabkan buah itu kecil kerana tidak dapat nutrien yang cukup. Ni pun boleh dapat markah ni. Ini ialah P1. Tidak P1. Yang atas ni P2 tadi. Okey, dahan yang terpotong juga mungkin menyebabkan sebahagian xylem terpotong. Ni tak payah. Ni tak ada markah. Tak cukup air. Salah. Bukan tak cukup air. Untuk proses fotosintesis berlaku. Okey. So P1 ialah dari segi nutrien dia tak cukup. Tidak, dahan X tak cukup nutrien. Okey, ada pelajar yang dia tulis tentang dahan Y. Sebenarnya kita tak boleh terima jawapan macam tu. Sebab dalam soalan dia kata terangkan mengapa saiz limau nipis yang dipetik dari dahan X ni lebih kecil dari dahan Y. So kita kena respon dahan X. Kalau cerita dahan Y lebih banyak, lebih besar,
maksudnya kalau cerita tu cerita untuk Y, nutrien yang cukup, semua-semua tu kan. Jadi dia tak akan dapat markah. Sebab soalan tanya tentang dahan X. Okay. So tu tekniknya lah. Kena respon dengan soalan.